Kita akan memperincikan pula untuk refreshkan minda kita apakah sebenarnya SOP Majlis Perkahwinan di wilayah persekutuan. Dan bersama saya Hanifuddin Roslan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz, terima kasih meluangkan masa. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Ustaz boleh kongsikan dengan kita sedikit sebanyaklah dengan segala kekecohan yang berlaku pada ketika ini. Mungkin untuk memberikan satu refresh untuk pengetahuan kita bersama. Apakah SOP secara khususnya bagi majlis perkahwinan dan majlis kenduri di kawasan wilayah persekutuan, Ustaz? Okey, untuk makluman di wilayah persekutuan kita mulai 18 masa yang baru-baru ini kita telah memberikan kelonggaran sebenarnya dalam melaksanakan majlis-majlis perkahwinan. Akad nikah. Kalau sebelum ni majlis akad nikah ni hanya boleh dilaksanakan di Jabatan Agama Islam saja. Tapi kita dah longgarkan ke masjid-masjid dan yang terbaru boleh juga dilaksanakan di hotel-hotel dan juga premis-premis yang menjalankan bisnes perniagaan untuk majlis-majlis pernikahan atau pernikahan. Cuma saya ingin mengingatkanlah bahawa kelonggaran ini sebenarnya masih lagi tertakluk dengan SOP-SOP yang telah kita tetapkan. Kita telah melakukan SOP yang terbaru pada 18 Mac yang baru-baru ini, di mana kita masih lagi mensyaratkan bagi pasangan-pasangan yang nak menikah ni dan mereka yang hadir dalam majlis tersebut pertamanya kalau di pejabat atau di pejabat agama hanya 30 orang saja dibenarkan untuk hadir ini termasuk lelaki, perempuan, wali dan anggota keluarga dan juga pendaftar nikah. Baik. Yang manakala di masjid ataupun di premis-premis lain kita telah benarkan sampai ke 50 orang. Dari segi bilangan mereka yang boleh hadir. Tapi perlu diingat sebenarnya kita masih lagi tidak membenarkan majlis pernikahan di rumah kediaman. Sebab rumah kediaman ni kita susah nak kawal. Sebab mereka, kalau di tempat lain kita masjid contohnya kita ada pegawai kita yang kawal, dan kalau di premis-premis swasta pun biasanya pihak pengurusan mereka juga akan menguatkuasakan pematuhan SOP. Jadi sehubungan itu juga secara spesifiknya SOP yang dikuatkuasakan sama seperti mana yang telah dijelaskan oleh Dr. Suzali tadi sebenarnya. Dia tidak boleh, mereka tidak boleh di kalangan mereka yang bergejala, bukan daripada kontak rapat, yang boleh hadirlah dan juga bukan mereka yang telah dikenakan perintah kuarantin. Dan termasuk juga sebenarnya mereka yang hadir ini juga tidak boleh datang, mereka yang datang daripada kawasan-kawasan yang telah diperintahkan kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD. Ini memang mereka tak boleh keluar lah pun. Tapi kalau sekiranya mereka menyeruduk pun itu satu kesalahan lah. Betul. Dan kita juga syaratkan, masih lagi disyaratkannya bagi pengantin lelaki, pengantin perempuan dan wali. 3 orang ni mereka wajib untuk menjalani swab test. Dan mereka kena bawa lah keputusan ujian yang disahkan negatif itu dalam majlis akad nikah tersebut. Kalau tak ada tu kami minta maaf lah, akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Dan kita telah arahkan semua pendaftar nikah kita perlu tegas dalam soal inilah. Hanya mereka yang berjaya membawa keputusan ujian tes ini baru kita boleh melaksanakan akad nikah. Baik. Baik Ustaz. Dan yang terakhir juga akad nikah ni tidak boleh juga berjabat tangan Kalau dulu kan pengantin lelaki berjabat tangan dengan imam nikah, so sekarang ni tak boleh lah. Itu masih lagi dikuatkuasakan bukan hanya pengantin lelaki dengan imam nikah, termasuk semua mereka yang berada dalam majlis tersebut. So dalam masa yang sama, maknanya upacara seperti membatalkan semayang apa semua itu memang tidak dibenarkan. Baik. Dan dalam majlis tersebut hanya perkara-perkara yang wajib saja, dokumen-dokumen pernikahan sahaja yang dibenarkan dibawa. Lain-lain tu kemudianlah. Lepas habis PKP insya-Allah boleh tunda lagi tu. Itu sebentar lalu lah SOP yang telah kita kuatkuasakan di wilayah, dan kebanyakan negeri pun lebih kurang. Baik Ustaz, saya boleh kira setiap perincian telah pun diletakkan untuk memastikan kesemua menjaga segala aspek keselamatan, kebersihan dan juga sama kita lah kesihatan dan sebagainya. Tetapi
Masih kita melihat antara kontroversi majlis pernikahan antara mereka yang berprofil tinggi, antara mereka yang punyai pengikut yang begitu ramai di media sosial dan sebagainya. Jadi daripada sudut pandang Ustaz berkenaan dengan isu ini, disebutkan tadi ada pegawai yang sepatutnya ditugaskan untuk menjaga SOP di kawasan itu dan melihat segala apa yang telah berlaku. Apakah yang sebenarnya terjadi? Salah mana? Salah siapa? Mungkin Ustaz nak perincikan sedikit sudut pandang berkenaan isu-isu kontroversi ini, Ustaz. Yalah, memang kita telah mengarahkan pegawai kita pastikan dalam majlis akad nikah peraturan-peraturan khususnya penjarakan 1.5 meter ni perlu dikuatkan dan dilaksanakan. Itulah kadang-kadang dalam majlis-majlis yang melibatkan orang-orang tertentu, mereka yang berkedudukan dan mereka yang mungkin popular ni kadang-kadang kita dalam akad nikah ni biasanya kalau di luar, kalau di Jawi atau di masjid dia mudah sebab kita ada pegawai kita lebih daripada seorang yang akan kawal. Kalau di Jawi ni kita letakkan puak kuasa sekali akan memantau. Tapi bila dilaksanakan di premis-premis luar ni, di tempat-tempat pernikahan, kita hanya hantar seorang imam nikah saja. Jadi semasa akad nikah tu berjalan, kalau masa tu juga dia kata nak menegur semua benda, mungkin sesuatu yang tak dapat dilaksanakan. Sebab tu perkara yang sangat penting sebenarnya ialah keprihatinan mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Dan pihak-pihak yang ada di situ perlu ada ketegasan dan juga rasa bertanggungjawab. Kita jaga kita. Kalau kita menganggap mudah perkara-perkara seperti ini, sebenarnya impaknya ialah penularan akan boleh berlaku kembali dan ia satu perkara yang kita menyesal, tapi orang kata nasi tak jadi bubur lah. Ini yang kita takut sebenarnya. Betul. Saya selalu sebut kalau dulu kita ada pepatah perangkap tak pernah lupakan pelanduk, pelanduk yang lupakan perangkap. So dalam COVID sekarang ni kita mungkin boleh gunakan kita selalu lupakan COVID takkan lupakan kita. Kita langgar aja, maka dia akan hinggap kepada kita. Na'udzubillah lah, kita bukan minta begitu. Betul. So, kita minta kerjasama sangat selepas ini pada mereka yang akan melaksanakan akad nikah. Tolong beri kerjasama kita bersama-sama. Sebab risiko ni, kita juga bimbang dengan pendaftar kita. Mereka sangat terdedah bila SOP tidak dipatuhi, mereka juga terdedah kepada jangkitan-jangkitan COVID-19 ini. Itu yang kita memang sangat bertegas dalam soal-soal seperti ini. Saya harap pemimpin luar yang menjalankan majlis akad nikah akan lebih tegas dan tidak bertolak ansur lah dalam soal seperti ini. Kita tak nak salah menyalah, tapi memberi ingatan untuk lebih tegas dan tidak bertolak ansur ini sangat penting. Bagaimana kita laksanakan di masjid-masjid kita. Alhamdulillah, kebanyakan mereka sangat patuh dalam topik ini. Baik, kita pun nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi memberikan sedikit pandangan dan mengingatkan kita apakah sebenarnya SOP untuk menjalankan majlis pernikahan di wilayah Persekutuan. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanifuddin Roslan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.